Testing, testing. Dengar. um, Dengar. Boleh dengar, insyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juthami wa min sayyi'il asqam. Subhanalladzi bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Amin. Waalaikumsalam Cik Rahimah. Apa khabar? Selamat pagi saya ucapkan. Pagi yang agak mendung. Sedap pagi. Cuaca ni kalau tidur memang sedap. Tapi yalah, lebih seronok lagi kalau kita menuntut ilmu dalam keadaan cuaca macam ini dengan teknologi yang ada. Ala kulli hal, terima kasih kepada masjid-masjid yang masih memberi ruang untuk para jemaah mengikut serta kuliah-kuliah. Saya pasti kita semua merindukan masjid-masjid. Di Facebook saya pada hari ini 3 tahun lalu saya berada di Palestin. Ya, saya berada di Palestin. Saya tulis dekat caption tu lah, orang-orang Palestin memang masya-Allah baik. Satu pengajaran yang boleh dapat saya lihat adalah walaupun mereka susah untuk ke Masjidil Aqsa, mereka tidak pernah berputus asa untuk ke masjid setiap waktu. Sedangkan di Singapura, yang masjid memang terbuka untuk umat semua, umat Islam, tapi apa yang kita nampak, para jemaah cuma nampak cacat celah saja sebuah masjid. Bila waktu masjid tu dibuka, pada waktu tu, sekarang ni masjid dah tengah tutup. So pada waktu masjid dibuka, orang jarang datang, tetapi mereka nak cari kesalahan masjid. Kesian kawan-kawan saya yang bekerja sebagai Social Development Officer, kan. Alhamdulillah, Ustaz audio clear, okay. Means okay lah sebab saya pakai airport ni, mungkin lebih clear. So apa yang dulu saya nampak, dulu saya bekerja di Masjid Ma'ruf kan, saya nampak kawan saya pagi-pagi kena marah dengan orang. Pagi-pagi kena marah, seawal pagi 9 pagi dah kena maki, hamun kan. Orang pergi masjid nak cari kesalahan masjid saja. So mungkin kali ini kita jadikan ia satu reflection. Kalau nanti satu hari masjid dibuka semula, kita hargai masjid tu. Kita jangan cari kesalahan-kesalahan orang. Sebaiknya kita mencari bukan cari betul lah. Kita bukan nak suruh cari betul atau salah orang, bukan hak kita pun. Tetapi kita hargailah jasa-jasa mereka yang khidmat untuk masjid. Mereka cuba sedaya upaya. Alhamdulillah, dengan antaranya dengan cara belajar melalui online macam gini kan. Tak pernah saya terfikir untuk mengajar secara online macam gini. Tetapi Alhamdulillah, lama kelamaan dia dah jadi seperti kebiasaan. Dan nanti bila satu hari nanti masjid dah buka semula, dia akan back to our routine lah. Mungkin lah kita kena patah balik masjid, kita kena pergi masjid semula, kita belajar dekat masjid,
Sebab apa? Saya pasti semua merindukan suasana di masjid. Dalam masjid, semua orang di mana-mana masjid pun kita sekarang ni, kalau siapa yang essential worker ke, yang rumahnya berhadapan dengan masjid, dia cuma boleh nampak masjid dari jauh je. Untuk masuk tu tak boleh kan. Hatta kita staff pun tidak di galakkan untuk datang, kecuali kalau ada benda-benda yang tak dapat nak dielakkan. Kecuali memang kena datang, so kita kena datang. Tapi tak boleh lama-lama. Hatta kalau bekerja pun dia ada safe distance. So keadaan menjadi lebih rumit kan. Ni saya minggu lepas dengar kan PM Lee cakap apa, nanti satu hari bila 12 Mei 12 Mei dah buka balik kedai-kedai. Tapi kita masih kena jaga. Kejap songkok saya ingat sikit. Okay. Kita masih kena lagi jaga our safe social distancing. Kita jangan jadi macam mana saya cakap binatang yang baru dapat keluar daripada kandang. Jangan jadi macam itulah. Doesn't mean dah boleh buka tu kita terus kita nak pergi kedai ni, kita nak pergi kedai tu. Tak perlu. Kita masih perlu jaga. Saya tak cakap kita ini binatang, tapi kita jangan jadikan diri kita tu sebagai kiasu je. Aku nak kena pergi kedai ni, aku nak kena pergi kedai ni. Tak perlu. So kita kena be rational. Kita sebenarnya kita masih dalam pantang tau. Masih dalam pantang. Dunia ni masih belum pulih kan. Tapi semalam ke mana saya terima video daripada ni Nas Daily punya video. Dia kata ada satu negara ni yang diorang tak lockdown. Negara tu tak lockdown, and diorang 0 cases sekarang. Dah tak ada cases, which is Taiwan. So macam mana, apakah pengambilan mereka, langkah-langkah mereka dalam berjaga-jaga. Sekejap, saya ada satu ustaz ni, dia nak join lah. Ni ustaz lagi satu, dia nak join. Okay, Fatih jangan kacau Dia jangan kacau. Fatih tengok je. Okay, so kita masih perlu jaga our social distancing. Kalau tak perlu pergi kerja, jangan pergi. Kalau tak perlu keluar, kita tak payah keluar. Kita duduk aja dekat rumah, kita spend our time. Sekarang ni 10 malam telah berlalu dan kita berbaki lagi 20 hari saja di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT memanjangkan umur kita, dapat komplitkan Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, semoga itulah yang kita mengharapkan daripada Allah SWT. Kita tak minta banyak lain kan. Kita minta sangat kita dapat berjumpa dengan Ramadan lagi satu. Sekarang 10 malam telah berlalu. So kita jadikan ianya satu muhasabah, sejauh mana kita punya perjalanan ni, kita dah dekat mana. Walhal kita dah 10 malam terawal, 10 malam tu dah berlalu dan yang dia tidak dapat kembali lagi. Tetapi Allah masih lagi beri kita peluang untuk kita beramal soleh lagi di bulan Ramadan. Ya. Tak maaf, ustaz ni dia buku ni. Okey. Kita masuk pada kitab kita pada hari ini, iaitu kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar. Kita pada hari ini kita masuk bab doa istikharah. Kita masuk bab doa istikharah. Muka surat 204. Siapa yang, bagi ibu-ibu yang ada buku, muka surat 204, kitab zikir dan doa, bab doa istikharah. Ketahuilah zikir-zikir yang telah kami sebutkan dalam bab-bab di atas terjadi berulang dalam sehari semalam, sesuai yang telah diungkapkan dan terlihat jelas. Sedang zikir atau doa yang akan kami sebutkan adalah zikir dan doa-doa yang terjadi di berbagai waktu, dilatar belakangi oleh suatu sebab, kerana tidak disebutkan secara berurutan. Wallahu a'lam. Nombor 1, doa istikharah. Doa istikharah.
saya nak memperbetulkan konsep istikharah orang Melayu. Konsep istikharah orang Melayu ni apa? Selalunya kalau kita tengok dalam cerita Melayu, doa istikharah ni orang yang bercinta, lepas tu datang lagi satu, laki ke perempuan ke, lepas tu tak tahu nak pilih yang mana, lepas tu buat istikharah. Ini terlalu klise bahas cerita Melayu. Saya bagi contoh bagaimana ulama rahimahullah melakukan istikharah. Antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam riwayat, beliau setiap kali ingin menulis hadis, beliau pergi menuntut hadis, dan setiap kali beliau nak menulis hadis tersebut, beliau akan solat istikharah, iaitu minta petunjuk daripada Allah SWT supaya apa yang akan dituliskannya itu semuanya sahih. Tidak ada yang perkara yang tidak elok dalam penulisan. Itu sifat Imam Bukhari dalam melakukan istikharah. Bukannya macam standard cerita Melayu, dia nak kahwin dengan dia ni, tiba-tiba datang si PA, lepas tu PA dapat buka pintu hati dia lah, contoh. Lepas tu apa nak jadi dengan si Sofia, contoh lah. Saya bagi nama je ni, saya tak ada kena-mengena antara yang hidup ataupun yang mati. Semua saya bagi nama je lah. Dia cakap, aku nak buat istikharah. Ataupun si PA jumpa si Osman, dah lama berkawan dengan Osman, tiba-tiba datang si Rafi, contoh tak boleh nak buat keputusan, suruh buat istikharah. Tiba-tiba ambil pilihan yang ketiga pula, ni istikharah. Keputusan daripada istikharah. Dia bukan istikharah, kalau cerita Melayu istikharah, tapi dia istikharah. Ya. Istikharah ni saya sebelum kita pergi lebih jauh lagi tentang istikharah ni, konsep istikharah ni adalah istikharah yang betul. Contoh, kita meminta petunjuk daripada Allah SWT di atas keputusan yang kita buat. Macam itu. Contoh, saya bagi contoh. Kerja. Kita dipilih ataupun kita apply kerja, dan satu hari tu kita dapat terpilih untuk bekerja di sebuah syarikat. Namun hati ni masih ada rasa taradud. Taradud ni apa? Dia macam bercanggah. So dari situlah kita minta pertolongan Allah SWT untuk tetapkan hati kita. Kita tetapkan hati. Kita masih lagi kita kerja macam biasa. Dan jika Allah SWT izinkan, kita akan kerja lama kat situ. Dan ini yang dimaksudkan dengan cara istikharah dengan yang betul. Bukannya kita ada semua benda orang ingat dua pilihan, pilih satu je istikharah. Dua pilihan, pilih satu je istikharah. Tidak. Itu konsep cerita Melayu punya istikharah. Tengok bagaimana tadi saya bagi contoh bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi. Imam Bukhari rahmatullah alaihi, dia nak buat keputusan tu, menulis hadis dalam kitab dia, beribu-ribu hadis dalam kitab dia, beliau akan buat istikharah, minta petunjuk daripada Allah SWT supaya tulisan dia tu diberkati oleh Allah SWT. Tengok bagaimana keikhlasan Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari, dia buat buku tu bukan untuk dijual pada asalnya. Dia buat buku tu untuk manfaat ramai. Bayangkanlah kalau saya ni anak cucu daripada golongan Imam Bukhari, daripada keturunan Imam Bukhari. Saya dah ambil banyak dah royalty daripada penulisan datuk moyang saya, Al-Imam Bukhari tu. Tapi kerana keikhlasan beliau dalam menulis kitab kitab Sahih Al-Bukhari ini dimanfaatkan oleh bukan saja negeri Arab, tetap negara Arab, orang-orang negara Arab, bahkan buku ni dimanfaatkan oleh seluruh dunia. So itulah yang dimaksudkan dengan keikhlasan. Bukan buat kerana nama, bukan buat kerana nak syuhrah, pangkat. Syuhrah ni apa? Syuhrah ni macam kebanggaan kan, pride. So keikhlasan Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi dalam menulis kitabnya tu, akhirnya
Sampai sekarang. Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah tu. 256 Hijrah, 256 Hijrah. Sekarang kita dah 41 Hijrah. So dah berapa ratus tahun berapa ribu tahun kita kira. 41 buang 256, 1185 tahun sudah berlalu, tetapi kitab Al-Imam Bukhari Fathul Bari tu masih lagi relevan dan digunakan oleh seluruh dunia. Ulama-ulama, pelajar-pelajar penuntut ilmu semua menggunakan kitab ini sebagai rujukan. Wallahu alam. Kita doakan semoga jasa Imam Al-Bukhari ni diberkati oleh Allah Subhanahu taala, dan apa juga yang kita belajar siang dan malam kan. Sekarang masjid siang malam ada kuliah, tengah hari ada kuliah. Semua kita tinggal nak duduk dengar je, sama ada nak dengar ataupun tidak saja. Kita dengar sambil memasak pun kita dapat pahala. Sebab apa? Kita dengar ilmu yang bermanfaat dan kita mengamalkan ilmu itu, kita dapat pahala dah. So begitulah pemurahnya Allah SWT nak memberi pahala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita masuk kepada hadis kita pada hari ini, doa istikharah. Saya dah tadi cakap, dah bagi tahu tentang konsep istikharah tu bagaimana. Sekarang ni dalam istikharah ni ada doa. Kita bagaimana nak solat istikharah? Siapa tahu? Berapa rakaat solat istikharah? Nanti kita masuk kalau siapa yang dah tahu, siapa yang tahu boleh jawab. Siapa tak tahu nanti kita kongsi. Okey. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kami satu doa untuk melakukan istikharah dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajari kami dalam kami surah Al-Quran. Kira Nabi SAW mengajar para sahabat radhiyallahu anhu seperti beliau mengajar sahabat tu dalam Al-Quran. Makcik Zainab solat istikharah untuk buat pilihan. Betul ke Ustaz? Tadi saya dah jawabkan makcik kan? Untuk meminta ketetapan hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Haram makcik. Solat 2 rakaat. Makcik, kenapa kita perlu meminta ketetapan hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Satu, hati ni Allah yang cipta. Jadi hati ni adalah milik Allah SWT sepenuhnya. Hati ni, dia ni lembut. Betul tak Makcik? Hati kita lembut. Kita walaupun seganas macam mana sekalipun, tetapi kalau kita punya soft spot, hati kita akan lembut. Kita tengok segarang-garang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila beliau mendengar Al-Quran, hati dia lembut. Beliau kalah dan tunduk dengan Al-Quran. Begitu garang dia. Imam kalau Sayyidina Umar ni tak ada benda lain, pancung saja. Kalau Nabi tanya apa kita nak buat dengan orang ni, pancung. Kita nak buat orang apa ni, pancung. Tetapi kita tengok bagaimana hati beliau tu sangat lembut, kan? Bila beliau menjadi seorang khalifah, Umar ni radhiyallahu anhu, walaupun kita tahu dia sebagai seorang yang garang, tapi dia adalah seorang sahabat yang kuat menangis. Tak kira, dalam hati dia ada taman sebenarnya. Dalam hati ada taman. So sebab itulah kita digalakkan untuk membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, tetapkanlah hati kami di dalam agama dan ketaatanmu. Kan ada lagu Raihan kan, apa, pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti,
Pagi kita ingat Tuhan, petang kita lupa Tuhan. Ataupun sebaliknya, pagi kita tak ingat Tuhan, petang kita ingat Tuhan, malam jadi orang alim, besok pagi jadi orang bukan jadi, besok pagi kita berubah 360 darjah. So sebab itulah kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tasbih, menetapkan hati kita sentiasa dalam agama. So baca doa tadi, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang memperbolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinika. Kau tetapkanlah hati kami di dalam agamamu dan juga ketaatanmu. Okey, sambung hadis Nabi SAW yang tadi, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah. Ni macam ni Nabi SAW tunjukkan cara untuk melakukan solat istikharah. Thumma liyaqulillahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni waqdur lil khaira haythu kana thumma raddini bihi qala wa yusammi hajatuk. Panjang ya, panjang. Tak apa, kita baca maksud dia. Nabi SAW bersabda, apabila kamu menginginkan sesuatu perkara, hendaklah ia mengerjakan solat 2 rakaat yang bukan solat wajib. So solat istikharah ni berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa yang panjang tadi, yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu dan memohon keampunan untuk mengatasi persoalanku dengan maha kekuasaanmu. Aku memohon kepadamu sedang aku tidak kuasa. Engkau maha mengetahui sedang aku tidak mengetahuinya. Dan engkau adalah yang maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila engkau mengetahui bahawa perkara ini, iaitu orang yang memiliki hajat, hendaklah menyebutkan persoalannya. Perkara ini, ya Allah, sesungguhnya kau maha mengetahui perkara ini. Contoh, maha mengetahui tentang keadaanku dalam mencari pasangan hidup. Contoh, keadaanku dalam membuat keputusan yang agak rumit dalam kehidupan. Sebut dengan Allah SWT. Ibu-ibu dan ayah-ayah tak perlu malu. Kenapa kita nak malu? Malu bila kita malu dengan Allah SWT, bila kita melakukan dosa. Tetapi apabila kita berdoa kepada Allah SWT, tidak perlu kepada sifat malu. Mintalah apa saja, kerana dekat Allah lah yang kita perlu minta. Kita minta dengan manusia tak akan dapat. Kita minta dengan Allah SWT, dapat. Allah pasti akan mengabulkan dengan cara dia tersendiri, bukan dengan permintaan yang kita nak. So lebih baik dalam agama, kehidupan dan akibat urusanku. Atau beliau bersabda, urusanku yang segera maupun yang tertunda, iaitu akhirat. Engkau mengetahui bahawa perkara ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, kehidupan dan akibatnya kepada diriku. Atau beliau bersabda, urusanku yang segera dunia
maupun yang tertunda akhirat. Maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana sahaja kebaikan itu berada. Kemudian puaskan aku dengan ketetapanmu itu. Jabir bin Abdullah berkata, ia menyebutkan nama urusan tersebut. Bagi ini, kalau siapa tak boleh nak hafal ni memang susah lah kan. Sebab kita kadang-kadang watini wa zaitun pun tak hafal, tak habis lah baca kan. Watini wa zaitun, buatin buah zaitun, buatin buah zaitun, tu dah nak rukuk dah. Bila nak rukuk ni? Tetapi ibu-ibu dan ayah-ayah, yang siapa-siapa lah, para penonton sekalian, sebenarnya Allah SWT ni maha mendengar. Allah SWT maha mengetahui. Apa yang saya maksudkan dengan perkataan gini? Sebab apa? Allah SWT kalau kita tak sebutkan pun, Allah dah tahu dah apa yang kita nak. Dia macam cerita baru-baru ni pagi-pagi time subuh, saat lepas sahur tu, tengok apa, ada cerita Nujum 4 belalang kan. Tak apa, saya dah tahu dah. Macam mana tahu? Saya kan ahli nujum kan. Cerita Nujum 4 belalang. Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa ahli nujum, saya nak cakap jumpa ahli nujum ni dosa besar. Jangan jumpa ahli nujum. Saya cakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita almarhum Piramli tu, dia mungkin bawa banyak kisah-kisah yang supaya menjadi pedoman dalam hidup kita lah. Jatuh jangan menipu banyak kan. Kalau tak ada pasal, jangan cari pasal. Macam mana menteri yang si geng Saripdol datang, tiba-tiba nak offer, nak main teka-teki. Tapi bila tak dapat jawab teka-teki tu, terus ditaruhkan tu negara. Tengok betapa bahayanya kita main taruhan. Taruh dengan benda besar. So saya nak cakap tentang sifat Allah SWT. Dia maha mengetahui. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah sebut dalam Al-Quran, dia sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang jahar. Jahar ni dikeluarkan, wa ma yakhfa, dalam hati. Apa yang ada dalam hati saya sekarang ni pun Allah tahu. Apa yang ada dalam hati ibu-ibu dan ayah-ayah sekarang ni pun Allah tahu. Apa permintaan yang kita nak dengan Allah SWT pun Allah dah tahu dah. Cuma Allah nak tengok betapa kuat usaha kita dalam meminta kepada beliau. Saya bagi contoh, senang lah. Saya bagi contoh. Orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun, dia tahu Tuhan tu ada. Dia tahu Tuhan tu ada. Tapi dia tak nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tahu Tuhan tu tempat dia meminta. So, kita yang Allah pilih untuk menjadi orang Islam, untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sebenarnya kita patut menunjukkan lebih daripada orang yang bukan beragama macam Islam. Sebab apa? Kita percaya Allah tu ada. Kita percaya Allah ada. So, bila ada kepercayaan tu, sebenarnya kena tambah lagi keimanan kita, ataupun kita kena tambah faith, hope. Faith, hope ni apa? Hope ni apa? Siapa boleh tolong? Hope, bahasa Melayu, hope, harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tambah. Kita tak boleh ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu mungkin Pak Haji nak cari isteri yang cantik macam Saloma, tapi dapat isteri nama Salma. Tak suka pun. Anak dah 6 dah. Anak 6, anak 7 dah ada cucu, dah beranak pinak dah. Sebab itu adalah pilihan Allah SWT. Saya tengok laki-laki yang sekarang nak Mira Filza lah, nak ni Lofa lah. Tetapi dah isteri lain kan. Anak ramai dah. Kita patut bersyukur sebab apa? Itu adalah pilihan Allah SWT terhadap kita. Kita nak bekerja sebagai ini. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, betul-betul saya cakap dengan ini, saya cakap terus terang dekat live lah saya tak pernah terfikir yang satu hari nanti saya akan duduk di sini memberi kuliah. Betul saya cakap. Saya bukan dalam keinginan saya untuk menjadi seorang ustaz. Walaupun saya belajar di madrasah, kita ada minat masing-masing. Tetapi
tak tahu bagaimana Allah SWT tunjukkan jalan tu ke sana, ke arah untuk menjadi belajar sampai ke Timur Tengah kan. Saya dulu belajar kat Madinah. Saya tak pernah terfikir saya akan meninggalkan keluarga saya dalam masa jangka yang amat panjang untuk belajar dekat negeri Arab. Tak pernah saya terfikir. Wallahi saya cakap. Tetapi bila tengok keputusan daripada sekolah dulu kan, dia lebih kepada ukhrawi, pelajaran ukhrawi. Walhal diri ni nak jadi tempat lain, nak pergi belajar tempat lain. Tapi ke sana dan yalah, kita walaupun waktu tu ilmu tak banyak, tetapi kita tahu tentang nikmat istikharah tu kan. Kita dengar pasal istikharah ni, kita minta kat Allah SWT. Kalau betul lah istikharah ni betul untuk saya, jawapan ni memang betul untuk saya pergi. Hatta bila saya dah sampai di Madinah sekalipun, saya dah terasa untuk give up lah. Tak adalah, betul-betul saya tanya siapa yang pernah belajar negara-negara Arab ni kan, siapa yang tak pernah terasa untuk give up belajar dia. Selalunya dia dah tahun 3 ataupun 3 tahun dekat negara Arab ni kan, dia dah macam nak balik lah, dah bosan lah, nak balik lah, kerja lah kan. Sekarang ni kalau boleh, saya nak putar balik masa, saya nak duduk negara Arab tu belajar lagi. Betul, nikmat belajar tu lebih nikmat daripada nikmat bekerja. Dulu bila lah nak kerja, nak cari duit sendirilah, nak itulah, nak inilah. Sekarang ni kalau boleh, saya nak putarkan masa, saya nak masuk balik sekolah, belajar balik. Maksud saya belajar carefree. Waktu tu carefree, belum ada isteri, belum ada anak kan. Belajar, kerja kita nak belajar je. Tapi main-main lah, main-main hujung minggu main bola dan sebagainya. Saya cakap, sekarang ni komitmen berbeza dengan dulu sekolah lain. Sekolah tu pergi, bangun pagi, pergi sekolah, pergi balik sekolah, makan, lepas tu tidur, lepas tu petang pergi masjid, Masjid Nabawi, lepas tu dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni tak kan, pagi bangun, lepas tu macam ni kuliah, lepas tu nanti kena ada masa dengan isteri, dengan anak, lepas tu kita ada kerja-kerja kita nak kena buat. Susah. So, tapi kita kena terima dengan ketentuan ilahi. Kita jalan, kita teruskan kehidupan. Dan yalah, kita doa semoga Allah berkati. Sebab apa yang kita nak tu adalah keberkatan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey. So, cara untuk seseorang itu untuk mendirikan solat istikharah, solatnya 2 rakaat macam biasa. Ya, tak kira lah nak membaca doa apa sekalipun. Tetapi saya ada terjumpa satu hadis Nabi SAW yang maksudnya macam gini. Doa. Okey. Syekh, bukan hadis tadi saya jumpa hadis yang sama. Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri menyatakan yang dimaksudkan dengan istikharah di dalam hadis ialah solat istikharah. Kata beliau lagi bahawa hadis ini menjadi dalil ataupun menjadi bukti bahawa tidak harus bagi seseorang memperkecilkan apa-apa perkara walaupun ianya nampak remeh, lalu dia meninggalkan istikharah. Berkemungkinan perkara yang diremehkannya itu nanti pada masa akan datang menjadi mudarat baginya. Apa sahaja, Syekh Mubarakfuri mengatakan bahawa apa sahaja keputusan yang kita nak buat, kita kena buat istikharah. Hatta dalam nak membeli sesuatu sekalipun kan, kita kena istikharah. Tapi janganlah nak istikharah nak beli gula. Contoh nak beli gula, mak kasih duit, mak Ji nak pergi pasar kan, beli terung. Nak beli terung ke nak beli sayur ke, ada 2 kedai sayur, tak nak beli dulu. Ustaz, saya tak nak beli dulu Ustaz. Kenapa? Saya nak buat istikharah dulu. Tak payah mak Ji. Bab tu kita kena gunakan akal. Mana kedai yang lebih murah, kita beli. Kalau harganya sama, kita tengok mana yang lebih peramah dengan kita beli. Ataupun mana yang lebih senang dengan hati kita beli. Takkanlah nak beli sayur pun mak Ji nak pergi istikharah. Tak payah mak Ji. Saya nak pergi Sheng Siong ke nak pergi Prime Supermarket. Bukan sampai ke tahap macam tu mak Ji. Yang dimaksudkan tu tadi dalam membuat keputusan tu, dia macam contoh, laptop rosak. Nak beli laptop yang baru, tapi tak tahu nak beli brand yang mana. Ataupun kita dah cari 2 specs yang
sama, harganya sama. Nak buat istikharah, silakan. Sebab beli laptop ni bukan murah Haji kan. Laptop ni harga dia ribu-ribu tau. Nak beli laptop, harga dia bukan murah, harga dia ribu-ribu. So benda ni bukanlah benda remeh tau. Walaupun ianya setakat nak beli laptop. So that's why pula saya cakap orang putih pula Mak Haji dari situlah kita kita kena pandai lah bila kita nak menggunakan istikharah ni kan. Contoh dalam tadi saya cakap lah, menetapkan hati. Kita minta Allah tetapkan hati dalam memilih pekerjaan kita. Okay. Hukum solat istikharah adalah sunnah bagi sesiapa yang ada hajat atau memohon petunjuk tentang satu perkara yang ingin dilakukan. Maka disunatkannya kepada solat 2 rakaat dan berdoa dengan doa yang tadi yang kita baca ni. Kalau tak tahu doa dia macam mana, boleh saja Google doa istikharah. Okay. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan cara-cara untuk mendirikan solat istikharah adalah seperti berikut, iaitu nombor 1, rakaat yang pertama membaca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ni Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Okey. Rakaat yang pertama adalah membaca suratul Fatihah dan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun ni kalau kita khayal sampai ke besok pun kita tak habis. Betul? La wala antum a'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu kalau sebab tu lah Allah Subhanahu taala hikmah kita tengok hikmah dalam penurunan wahyu, hikmah dalam mentadbir hukum. Allah Subhanahu taala menurunkan secara berperingkat-peringkat. Pada mulanya arak itu tidak haram, tetapi sesiapa yang hendak solat, Allah SWT cakap apa? Jangan kamu mendatangi solat walaupun jika kamu dalam keadaan sukara, mabuk. Kalau orang tu mabuk, maksudnya bukan mabuk pening kepala, tapi mabuk kerana arak, dan dia kalau nak baca Qul ya ayyuhal kafirun ni, ayat yang pendek dia jadi panjang. Sebab apa? Dia mabuk, dia tak tahu ayat keberapa dah. Sebab itulah Allah SWT hikmah. Bila sahabat radhiyallahu anhum nak tahu, nak masuk waktu solat, jadi aku tak nak minum. Dulu sahabat minum arak. Tak boleh minum air pula kan. So bila sahabat nak tahu nak masuk waktu solat, mereka akan berhenti minum arak supaya mereka tidak mabuk. Tapi bila lama kelamaan badan mereka sudah mula terserasi untuk tidak minum arak, maka turunlah ayat Allah Subhanahu taala tentang pengharaman minum arak. Okey? So, macam mana cara solatnya? 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah dan juga suratul Ikhlas. Dan cara yang ketiga pula berdoa dengan doa yang telah diajarkan Nabi SAW ataupun doa-doa yang lain yang sesuai. Dan kalau doa tadi yang dibaca tu, ya Allah, panjang sangat, ustaz saya pun tak ingat. Tetapi saya pada kuliah-kuliah yang sebelumnya kan, kita dah kongsi bagaimana cara-cara adab membaca doa, iaitu dengan memuji Allah SWT, berselawat ke atas Nabi SAW, lepas tu minta dekat Allah SWT apa saja. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi hidayah, tunjukkanlah aku jalan supaya aku dapat buat keputusan yang betul. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang tempat aku bergantung. Tetapkanlah hati kami dalam
melakukan keputusan ini. Apa saja, dalam bahasa Melayu pun boleh. Kalau Mak Haji boleh bahasa Perancis boleh tak Mak Haji? Lahwa, lahwa, avo, avo, baca. Baca lah. Kalau nak baca dalam bahasa Perancis, silakan. Yang penting tu kita faham apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kadang-kadang para penonton sekalian, doa lepas solat ni kan, dia ada khilaf kan. Ada yang kata boleh dibolehkan, ada yang kata tak perlu baca doa ramai-ramai selepas solat. Ala kulihal kita jangan gaduh. Sebab apa? Sebab permintaan saya dengan permintaan dengan anda semua beza. Ada yang nak minta badan dia gemuk sikit, tapi saya nak minta, saya ni nak kurus. So kalau saya minta, ya Allah, kau kuruskanlah aku ya Allah, kau kuruskanlah kami ya Allah. So orang yang kurus tu makin kurus je. Saya bagi contoh. So sebab itulah ada juga kebaikan kalau kita nak berdoa sendiri. Tapi kalau kita tahu rata-rata di Singapura ataupun Southeast Asia, Asia Tenggara, masjid-masjid kita selalu lepas solat kita baca doa saat beramai-ramai. Tidak menjadi masalah. Kita aminkan. Kalau kita nak keluar daripada jamaah tu lepas solat, kita nak berdoa sendiri pun diperbolehkan. So jangan kita gaduh-gaduh lah. Ustaz makin tembam, lain macam aja. Alhamdulillah Wak Mali macam ni lah kehidupan sekarang, duduk kat rumah kan, makin tembam. Tapi saya timbang badan makin kurang dah, Alhamdulillah. Mungkin dari angle tu nampak tembam. Wak Mali sihat Wak Mali. Ni Wak Mali ni antara orang ahli masjid tau, ahli masjid Ma'ruf ni. Sekarang dah jadi staff lah, tak silap saya. Wak Mali staff Ma'ruf. Dah jadi staff. Asalnya tu dia bukan staff. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Okey. Ulama mengatakan, kita sambung Ulama mengatakan dianjurkan melakukan istikharah dengan solat dan doa yang disebutkan dalam hadis di atas. Solatnya berjumlah 2 rakaat. Secara zahir bahawa solat ini boleh dilaksanakan dengan 2 rakaat solat sunat rawatib, tahiyatul masjid dan solat sunat lainnya. Di rakaat pertama, setelah membaca Fatihah, baca surah Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas, Fatihah dan surah Ikhlas. Seandainya seorang Muslim tidak dapat melakukan solat istikharah, cukup saja beristikharah dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kawan saya minat main basikal, tak tahu nak beli basikal yang mana. Basikal ni Mak Haji, kalau Mak Haji tengok harga dia, pelik-pelik saya tengok. Saya pun ingat nak main basikal juga, tapi tengok harga dia, tak payahlah Mak Haji, beribu-ribu harga dia. So ada orang tanya nak beli basikal yang mana kan, membeli yang brand ni ke, yang brand tu ke, harga dia ribu-ribu. Betul Mak Haji, bukan tak ada yang murah lah sekarang, semuanya mahal. Dulu nak beli motor kapcai 3,000 dah boleh beli dah. Sekarang motor kapcai belasan ribu. Pelik tapi benar. So kita perlukan kepada istikharah. Nak beli motor, nak beli kereta, perlu pada istikharah, ya. Sebab kita minta ketetapan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah tetapkan hati kita dalam apa saja keputusan yang kita buat. Dianjurkan mengawali doa yang telah disebutkan di atas dan menutupnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah selawat ke atas Nabi belum pagi ni? Dah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum pagi ni? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun nak baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawatlah banyak-banyak ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab apa kita memerlukan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Kemudian istikharah ini dianjurkan untuk semua perkara sebagaimana dinyatakan teks hadis sahih ini. Hadis yang tadi saya baca panjang-panjang tu
Hadis sahih. Wa'mali orang kuat ma'ruf, menjaga kebersihan masjid. Masya Allah, tabarakallah. Nak cakap tentang kebersihan masjid. Okay, kita keluarlah daripada kisah. Saya nak kongsi satu kisah yang mana saya telah kongsi juga berapa kali ni. Darajah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah pangkat kita dekat mana kita kerja kat masjid tu. Oh, aku pengurusi. Bukan, aku pengurusi, jadi aku ni wajib mesti darjah aku tinggi. Tak, aku ni ustaz lah paling tinggi. Sebenarnya tiada yang tinggi di mata Allah SWT kecuali ketakwaan kita yang ada di dalam hati kita. Takwa ni Nabi sebut at-taqwa hahuna. Hatinya dekat dalam tempat takwa tu tempatnya di hati, dalam hati. Saya kongsi sebuah kisah Nabi SAW yang berlaku di zaman Nabi SAW. Lebih redundant untuk siapa yang dah pernah dengar, tapi saya nak kongsi lagi. Ya. Saya tertarik dengan penulisan Cik Zainab Harun ni kan. Wa'mali orang kuat ma'ruf, menjaga kebersihan masjid. Sebab ada orang dia cuma kata, alah, awak noja je, awak diam. Contoh kan, selalunya yang jaga kebersihan masjid ni noja kan. Awak noja je, awak diam. Awak jangan cakap banyak. Saya ni orang lama tau dekat masjid ni. Contoh, saya pernah mentadbir masjid ni dah lama. So, saya nak cakap apa? Macam ni. Siapa pernah dengar kisah Ummu Mahjan radhiyallahu anha? Ummu Mahjan, nama dia Ummu Mahjan. Ummu Mahjan seorang wanita yang datang daripada kulit gelap. Ya, zaman Nabi SAW juga ada orang dah main ni racism. So Ummu Mahjan radhiyallahu anha masuk Islam. Kerja beliau, dia wanita tua yang kerjanya membersihkan Masjidin Nabawi selepas Nabi SAW habis solat. Setiap kali habis solat, nanti Ummu Mahjan akan datang bersihkan masjid. Pada satu hari, Nabi SAW mencari mana Ummu Mahjan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhum, mana pergi Ummu Mahjan ni? Mana pergi masjid ni? Lalu dia kata apa? Saya bagi. Nabi, sahabat cakap, Ummu Mahjan telah meninggal ya Rasulullah. Pagi tadi Rasulullah dia dah meninggal. So Rasulullah marah. Kenapa? Rasulullah cakap, kenapa kamu tak bagi tahu aku yang Ummu Mahjan ini setelah meninggal? Apakah hina sangat ke? Ataupun dia ni, kalau dia setakat kerja dia bersihkan masjid saja, kenapa kamu tak bagi tahu aku? Adakah orang bersihkan masjid ni darjah dia low? Tunjukkan aku mana kubur Ummu Mahjan. So sahabah radhiyallahu anhum pergi bawa Nabi SAW, menunjukkan kepada Nabi SAW mana kubur Ummu Mahjan. Dan Rasulullah SAW mendoakan bagi Ummu Mahjan. Subhanallah. Tidak ada yang tinggi di sisi Allah SWT kecuali dengan ketakwaan dan juga keikhlasan. Keikhlasan Ummu Mahjan dalam membersihkan masjid. Ummu Mahjan dia tak minta gaji tau. Dia tak minta gaji. Dia ikhlas membersihkan masjid Nabawi Masjidin Nabawi Asy-Syarif. So siapa saja yang bekerja di masjid, dia layak untuk mendapat pandangan Allah SWT di tempat yang paling tinggi, asalkan dia ikhlas lillah. Bukan kerana syuhrah, bukan kerana
bukan kerana selain daripada Allah SWT. Jika dia buat itu kerana Allah SWT semata-mata, percayalah, dia sangat mulia di sisi Allah SWT. Hatta para jemaah sekalipun yang datang khalisan lillah, buat baik, kita datang masjid kerana Allah SWT, tidak ada yang membezakan kita dengan orang lain kecuali dengan ketakwaan dan keikhlasan kita terhadap dalam melakukan ibadah. So saya doakan semua yang menonton ini adalah, saya doakan semua yang menonton ini mendapat ganjaran yang setimpal di atas amal soleh yang kita lakukan. Semoga apa saja amal soleh yang kita lakukan ini lillah, bukan li siapa-siapa. Kita buat ini kerana Allah SWT, bukan kerana manusia, bukan kerana nak menunjukkan orang bahawa suara kita ni sedap. Kita nak tunjukkan orang sebenarnya yang kita punya pengajian, cara kita mengajar ni bagus. Saya harap, saya berdoa kepada Allah SWT, apa yang saya kongsi ni mendapat barakah lah. Bukan saya buat ni pasal masjid suruh. Masjid memang suruh sebab ni memang tugas saya. Tapi saya mengharapkan doa daripada anda semua supaya apa yang saya sampaikan ni kerana Allah SWT. Kan kalau ianya memang Allah SWT terima, Allah berkati ilmu kita pada pagi ni dan juga ilmu-ilmu yang sebelum-sebelum ni. Saya Alhamdulillah mula mengajar daripada tahun 2016, sekarang dah 2020. Dan mengajar Ogos 2016, sekarang dah 2020. Nak hampir 4 tahun lah. Semoga apa yang ilmu yang saya dah kongsi selama ini Allah berkati, dan apabila kita belajar, kita kongsi dengan orang lain, ianya semoga menjadi saham di akhirat kita, untuk memudahkan kita masuk syurga. Bukan buat kerana nak popular, kita buat kerana Allah SWT, insya-Allah. Dan itulah hadaf kita, adalah untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tu Ustaz, orang bekerja di masjid dengan ikhlas sangat dimuliakan Allah. Bukan sahaja di masjid, apa sahaja yang kita buat. Kalau kita kerja kita safety officer ke, kalau kerja kita membaiki lift ke, kalau kerja kita postman ke, kalau kerja kita tukang masak ke, apa sahaja kita buat, apa sahaja kita kerja yang datang rezekinya sumber daripada sumber yang halal, dan kita ikhlas kerana Allah SWT, insya-Allah pahala kita akan berjalan. Okey. Seperti biasa, kita akan menutup kuliah kita setiap hari Isnin ni. Kalau hari Khamis, Ustaz Hafiz dia mulakan dengan baca Al-Quran. Tetapi kalau kuliah hari Isnin dengan saya, kita akhiri dengan membaca Al-Quran. Kita dekat surah. Okey, bagi ibu-ibu yang ada Al-Quran sekarang, boleh buka juz 6 Suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah, muka surat 114. Sekarang ni kita patutnya dah berada dalam juz 10, nak masuk juz 11 ibu-ibu. Bagi siapa yang membaca secara tersendiri kan, yang baca sendiri tu dah patutnya dah juz 11 ke juz 12 ya ibu-ibu, ya. Sebab Ramadan dah nak habis dah. Kita dah 1/3 daripada Ramadan tu dah tinggalkan kita. So kita ada balance lagi 2/3. Make full use of it. Kita gunakan dengan sebaiknya. Okay, kita mula sekarang ayat 37 Suratul Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله
Innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi wa yu'adzibu man yasha'. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Semoga Allah SWT panjangkan umur, murahkan rezeki kita, elakkan pembaziran dalam apa sahaja, tambahkan keimanan kita, tambahkan ibadah sama soleh kita. Yang penting sekali jaga kesihatan. Dan insyaAllah kita jumpa minggu hadapan kalau Allah izinkan, daripada waktu yang sama, pada hari yang sama, dengan ustaz yang sama juga, insyaAllah. Semoga ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton, teman-teman yang menonton ini mendapat manfaat dan juga barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini saja kuliah kita pagi ini. Ibu-ibu dah bolehlah nak buat apa saja kan, nak rehat ke, ataupun nak baca Al-Quran ke, ataupun nak tengok resepi nanti nak masak apa Makcik kan. Silakan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Boleh? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga iman, jaga keluarga. Stay home, stay safe, stay healthy. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.